Belanjawan 2024 dicerahkan komprehensif, ambil kira semua golongan. Gaming Hub promosi pembangunan industri e-sukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hari Sukan Negara berupaya membudaya serta merakyatkan sukan dalam kalangan masyarakat. Justru penganjurannya selaras kerangka Malaysia Madani dan Visi Sukan Negara 2030. Menerusi muat naik catatan di Facebook, Perdana Menteri mengakui kepentingan aktiviti sukan seharusnya dimulakan di peringkat awal. Datuk Seri Anwar juga berharap aktiviti dapat diteruskan sehingga ke sekolah, Institut Pengajian Tinggi, Alam Pekerjaan dan seterusnya agar gaya hidup terus kekal aktif dan cergas menerusi aktiviti sukan, fizikal dan seumpamanya. Rangkaian antara 3 kementerian membolehkan aktiviti sukan terus disegar dan diperkasa. Perdana Menteri yakin kolaboratif KBS, KPM serta KPT mampu memacu pertumbuhan dalam pelbagai aspek termasuk sukan. Saya harap peserta-peserta sukan malah kelompok anak-anak muda keseluruhannya, sekolah, universiti. Sebab itu saya minta jaringan di antara Menteri Belia dan Sukan, Menteri Pendidikan Tinggi harus ada rangkaian yang lebih erat supaya kegiatan di sekolah, kegiatan di pusat pengajian tinggi dan kegiatan di kalangan masyarakat, community itu disegarkan. Mana kita dengar kadang-kadang Berucap merasmikan Hari Sukan Negara 2023, Datuk Seri Anwar percaya di bawah kerangka Madani, kerajaan mampu melahirkan generasi muda yang cergas dan sihat. Semalam ketika pembentangan Belanjawan 2024, Perdana Menteri mengumumkan beberapa inisiatif serta insentif untuk aktiviti sukan, antaranya peruntukan RM72 juta bagi memperkukuh ekosistem atlet, acara podium dan pelaksanaan inisiatif Road to Goal. Manakala sejumlah RM50 juta disediakan bagi menyelenggara serta menaik taraf kemudahan belia dan sukan seluruh negara, juga cadangan pelepasan cukai khusus untuk pembelian peralatan dan aktiviti sukan terhad sehingga RM1,000. Ribuan rakyat di seluruh negara hadir seawal 7 pagi bagi menyemarakkan sambutan Hari Sukan Negara HSN 2023. Penganjuran yang sentiasa dinanti dengan pelbagai aktiviti kesukanan dan riadah itu disambut secara tahunan pada Sabtu minggu ke-2 Oktober. Di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan HSN 2023 peringkat kebangsaan dan turut melepaskan peserta acara larian dan berbasikal. Program turut dihadiri Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula merasmikan sambutan HSN peringkat Kelantan di Taman Etnobotani dekat Gua Musang. Di Kedah, kira-kira 11,000 peserta hadir memeriahkan sambutan HSN peringkat negeri berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah turut serta. Di Selangor, sambutan HSN 2023 di IJM Rimbayu Kuala Langat yang dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dihadiri kira-kira 5,000 pengunjung. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad bersama kepimpinan kerajaan negeri turut serta dalam HSN peringkat negeri yang berlangsung di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Lebih 260,000 individu pelbagai golongan mengambil bahagian dalam pelbagai acara yang bermula semalam sempena HSN di seluruh negeri Pahang. Di Melaka, HSN peringkat negeri di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka meriah dengan kehadiran lebih 10,000 peserta. Acara dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof turut dilaksanakan secara serentak di daerah lain. Belanjawan 2024 Malaysia Madani manifestasi komitmen berterusan kerajaan mengurangkan kos sara hidup serta meningkatkan peluang pekerjaan. Akui Perdana Menteri, belanjawan yang mengangkat tema reformasi ekonomi memperkasa rakyat menterjemah usaha kerajaan dalam menyokong iklim pelaburan yang kondusif dalam suasana global yang kian berubah.
Menerusi hantaran Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan Belanjawan Kerajaan Persekutuan 2024 memberi penekanan kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan pro-rakyat seiring hala tuju ekonomi baharu. Dalam hantaran sama, Perdana Menteri turut berkongsi beberapa infografik ringkasan intisari Belanjawan 2024. Pembentangan Belanjawan 2024 telah dicerakin dengan cukup komprehensif serta memikira semua golongan masyarakat. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap pembentangan semalam tidak dipolitikkan mana-mana pihak. Jangan dilihat bajet satu tahun ini sebagai bajet yang hanya dilihat dalam konteks keperluan semasa saja, tetapi juga harus dilihat untuk jangka pendek dan jangka sederhana. Kita mempunyai rancangan tiap-tiap 5 tahun dan ini harus dilihat begitu, ya. Biarlah kita berbeza pandangan politik, tetapi dalam soal ekonomi, soal imej negara, kita hendaklah tidak mempolitikkannya. Peruntukan RM20 juta yang diberi kepada Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC dalam Belanjawan 2024 bukti kerajaan ambil berat isu penipuan dalam talian. Menerusi catatan di Facebook, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan terus berusaha memantapkan keselamatan cyber. Dalam masa sama, rakyat perlu meningkatkan kesedaran berhubung isu berkenaan. Sejak ditubuhkan, NSRC telah mengendali lebih 49,000 panggilan dan berjaya membeku sehingga RM60 juta transaksi. Fahmi turut memaklumkan beberapa syarikat permainan video antarabangsa telah dikenal pasti berpotensi untuk bertapak di negara ini, sekaligus menjadikan Malaysia gaming hub di rantau Asia Tenggara. Menerusi peruntukan RM30 juta dalam Belanjawan 2024 berupaya mempromosi Malaysia sebagai hub pembangunan industri e-sukan. Ini sudah pasti akan menjadi satu game changer kerana bagi KKD dan khusus agensi MDEC, kita lihat gaming companies ni dia sangat pulangannya, sekiranya kita dapat satu hit game, pulangan kepada negara dan selain daripada syarikat, dia besar dan jangka masa yang panjang. Jadi saya lihat sekiranya kita buat dengan insentif ini, saya percaya lagi banyak syarikat antarabangsa dapat bertapak di Malaysia. Penyediaan peruntukan lebih RM2.84 bilion kepada Kementerian Komunikasi dan Digital disambut baik. Peruntukan diyakini meningkatkan inisiatif ketersambungan dan ekonomi digital, keselamatan cyber, pemasaran maklumat kenegaraan serta menyokong perkembangan bakat juga projek kreatif tempatan. Jabatan Penyiaran mengalu-alukan peruntukan yang diumum dengan Ketua Pengarah Datuk Suhaimi Sulaiman menyambut baik keprihatinan kerajaan dalam menghargai bakat-bakat menerusi peruntukan RM160 juta bagi pembangunan industri kreatif negara. Peruntukan dapat direalisasikan bagi melahirkan lebih ramai pemain industri berkaliber untuk merancakkan lagi penghasilan kandungan yang bermutu dan berkualiti tinggi untuk RTM. Pengerusi SKMM Tan Sri Muhammad Salim Fathiddin menyatakan Suruhanjaya terus komited memastikan agenda pertumbuhan ekonomi digital negara dapat memperkasa rakyat ke arah literasi digital yang tinggi. Bagi kumpulan My Creative Ventures, My Creative pula peruntukan RM160 juta untuk melaksanakan pelbagai inisiatif bertepatan dengan keperluan pemain industri kreatif tanah air. Peruntukan diyakini merancakkan industri kreatif dengan membangunkan bakat tempatan, meningkatkan kemampanan ekosistem serta membina momentum pertumbuhan. Cyber Security Malaysia turut sedia memanfaatkan peruntukan RM60 juta bagi melaksanakan pembangunan rangka kerja pengujian keselamatan cyber 5G serta kepakaran tempatan terhadap teknologi 5G sebaik mungkin.
Bagi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, pertukaran RM60 juta di bawah dana kandungan digital dan RM90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Insentif pembangkit semangat selain membantu pertumbuhan ekonomi dan budaya negara. Baik, Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF menjangkakan ekonomi pada tahun depan terus kekal disokong permintaan domestik walaupun pada kadar sederhana. Jangkaan berdasarkan pengenalan subsidi bersasar dalam belanjawan 2024. MIDF menyatakan walaupun keadaan pasaran pekerjaan positif, pertumbuhan pendapatan serta pemulihan sektor pelancongan akan menyokong prospek perbelanjaan domestik. Sementara itu, Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad, Datuk Amirul Faisal Wan Zahir pula melihat belanjawan 2024 sejajar usaha kerajaan menyokong langkah kitaran balas yang menangani cabaran luaran. Ia menggariskan penyatuan fiskal bagi mencapai defisit yang lebih rendah, pembinaan semula penampan fiskal dan mengurangkan pendedahan hutang. Belanjawan 2024 platform mengemudi kemerowapan ekonomi dan memperkukuh kedudukan fiskal. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AMMB Holdings Berhad, Datuk Sulaiman Mohamed Tahir, berpandangan kerajaan komited untuk memperkukuh pembangunan sosioekonomi dan memacu daya tahan serta kemakmuran jangka panjang negara. Sasaran untuk mengecilkan defisit bajet daripada 5% kepada 4.3% daripada KDNK sememangnya langkah untuk meningkatkan prestasi kewangan negara. Selain tumpuan kerajaan terhadap alam sekitar, sosial dan tadbir urus prinsip ESG yang mencerminkan pendekatan pandang kehadapan yang menyepadukan kemampanan ke dalam dasar ekonomi. Sementara itu, Presiden Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Maybank, Datuk Khairul Saleh Ramli, melihat belanjawan 2024 berupaya mengemudi negara melalui hala tuju ekonomi baharu. Ini menerusi mengurangkan kos kehidupan, mewujudkan pekerjaan, meningkatkan daya saing global dan menyokong pelaburan yang kondusif iklim. Petani, peternak dan nelayan berdepan dengan musibah bencana sehingga memusnahkan hasil tanaman. RM50 juta disediakan di bawah tabung bencana pertanian. Memberi pampasan sehingga 50% akibat kerugian. RM50 juta di bawah skim takaful tanaman padi untuk manfaat lebih 240,000 pesawah.